أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك واشرع علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة علم. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على خير خلقه سيدنا مولانا محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Khabar semua sihat ya? Alhamdulillah. Baik, jadi kita sambung kitab Pelita Penuntut ataupun Ta'alim Muta'allim. Kita baca sikit. Kita berhenti dekat mana ya? Dan hikmah. Ya, dan mana dia punya tu ayat dia. Boleh baca sikit ayat dia. Keadaan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan hikmah-hikmah hal keadaannya situ ya. Baik. Dan hikmah-hikmah hal keadaannya aku harap. Pengarang kitab ni mengatakan keadaannya aku berharap daripada orang-orang yang gemar padanya, ya, dan yang gemar padanya akan berdoa. Baik. Jadi Tok Syekh ni dia kata, ya, sesiapa yang gemar, maknanya nak membaca kitabnya ini, ya, berharap siapa yang membaca kitabnya ini akan berdoa bagi aku. Dia suruh kita yang baca kitab ni berdoa bagi dia, bagi Tuan Syekh, dengan kemenangan dan kelepasan pada hari kiamat. InsyaAllah. Kemudian daripada istikharah, aku akan Allah Ta'ala padanya. Jadi Tok Syekh ni karang kitab, ya, setelah melakukan solat istikharah ataupun mohon kepada Allah Ta'ala petunjuk dalam nak mengarang kitab. Itu adab orang alim ulama dulu-dulu. Kalau dia nak karang kitab ke nak apa ke, dia akan sembahyang sunat, ya, sembahyang hajat dan sembahyang taubat, ya, sebelum nak menulis kitab. Dia mohon ampun pada Allah Ta'ala, bersihkan dulu dirinya itu sebelum nak mencurahkan ilmu, ya. Jadi itu adabnya. Baik, demikian juga perhamba yang menterjemah. Yang ni Syekh yang terjemahkan.
Tadi lain, yang tadi itu pengarang kitab asal, yang ni daripada penterjemah. Demikian juga perhamba yang menterjemah harap seperti barang yang harap oleh muallif. Jadi dia kata beliau pun berharap sebagaimana oleh muallif. Jadi mengharapkan doa juga, doa daripada kita semua mendoakan. Itu adab. Adab kita apabila nak membaca sesebuah kitab, biasanya tok guru dulu dia akan sedekahkan Al-Fatihah kepada pengarang. Jadi kita awal-awal dulu dah sedekahkan pada pengarang dan juga penterjemahnya sekali. Baik. Berharap oleh muallif, pengarang, daripada mereka-mereka yang memandang kepada ini terjemah. Maknanya yang membaca terjemah ini, yang memandang itu, yang membaca kitab terjemah ini, dan membaca akan dia, dan juga membetulkan daripada yang salah-salahnya. Kalau ada salah boleh dibetulkan. Jadi itu sifat tawaddu' ulama. Kalau baca ada jumpa salah-salah, diharapkan betulkan yang salah-salah. Kemudian daripada ta'ammul yang halus. Kemudian tu apa? Setelah. Kemudian tu maksud dia setelah daripada ta'ammul yang halus, setelah ditelitikan dengan terperinci, yang halus-halus. Jadi kalau tengok sini, kalau ada silap tulisan ke silap itu, biasalah kadang-kadang kesilapan teknikal tu biasa. Tapi isinya itu biasanya ulama-ulama ni dia telah pun ta'ammul sebelum ta'ammul. Maksud dia sebelum nak tulis sesuatu kalimah perkataan itu dah ditelitikan, sebelum dikarang kitab. Baik. Jadi dalam kitab-kitab lama ni kebanyakannya kemudian itu maksud dia setelah ataupun selepas. Itu maksud kemudian. Dalam kitab-kitab turas, kitab-kitab Jawi. Kalau kita nak faham bahasa kitab-kitab turas tu, yang maksud kemudian tu setelah ataupun selepas. Baik. Dan yang demikian sangatlah ada Datuk Syekhnya kata, dan demikian itu maknanya salah-salah itu sangatlah ada, kerana perhamba belum biasa pada ilmu terjemah dan juga pada lughah Arab. Ini kalam ataupun kata-kata tawaddu', sifat ulama' begitu. Padahal kalau dah boleh terjemah tu hebat dah bahasa Arab dia. Tapi disebabkan sifat tawaddu'nya itu sampai kata belum biasa pada terjemah dan juga pada lughah Arab. Masya Allah. Jadi itulah dia adab ulama' yang tunjukkan kepada kita bagaimana rendahnya diri mereka itu, merendahkan diri mereka itu. Nak bagi tahu bahawa walaupun banyak ilmu mana sekalipun, tetapi kalau tidak ada tawaddu' dalam diri, tidak ada rasa rendah diri itu, maka tidaklah kita itu akan mencapai matlamat di dalam menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ni kena sentiasa rendah diri. Walaupun dah belajar banyak, walaupun dah jadi tok guru sekalipun, adab kita itu tetaplah seorang pelajar. Adab kita tetaplah kita masih lagi setiap masa dalam mencari ilmu, mendapatkan ilmu, belajar, mengaji. Baik. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa huwal musta'an. Dan tidak adalah taufiq itu melainkan
daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertawakal aku kepadanya, dan kembali dan dialah sebaik-baik pembantu. Jadi dalam nak belajar itu kita kena penuhkan adab-adab yang zahir dan yang batin. Adab-adab yang zahir, adab-adab kita dengan kitab, dengan guru, itu adab-adab yang zahir yang perlu kita jaga. Sebab kalau tok guru dulu, kalau dia tengok budak-budak tinggal kitab, dah habis mengaji dia tinggal kitab dekat, contohnya mengaji dalam surau, habis mengaji dia tinggal kitab dalam surau, untuk guru marah sangat. Tak ada adab. Nak belajar, nak mengaji, kitab tu ibarat IC, kena bawa, kena jaga. Kalau boleh junjung kitab tu. Itu adab. Tok guru pantang betul kalau budak-budak tinggal kitab merata-rata, sebab tak ada adab dengan kitab, dengan ilmu. Itu adabnya yang diajarkan kepada kita. Jadi kita kena beradab dengan kitab, beradab dengan guru yang mengajar. Nanti adalah dengan adab-adab yang zahirnya, yang batinnya. Bila berguru itu bagaimana cara kita beradab dengan guru. Kalau kita tak suka sesuatu guru itu, lebih baik kita diam daripada bunyi. Kerana guru itu menyampaikan ilmu, melainkan ilmu itu yang kalau kita tengok, yang mana kalau kita nilai menyalahi majoriti ulama, itu lain cerita. Itu pun kita tak boleh, bukannya lesen untuk kita kutuk, bukan lesen untuk kita nak mengata-ngata, yang pun tak boleh. Tetapi ada adabnya di dalam menegur dan sebagainya. Tak boleh kita menegur di khalayak ramai. Kalau seseorang guru itu atau ustaz itu, itu adab anak murid, adab orang yang belajar. Kalau tak suka, diam. Kalau tak suka, kita, orang kata apa, pilihlah guru yang lain, yang mana kita lebih mesra, yang mana kita lebih suka. Kerana guru itu dia ada banyak cara. Tiap-tiap guru dia ada cara-caranya yang tersendiri. Tak boleh kita nak mengata, tak boleh kita nak itu. Itu adab. Walaupun pada zahirnya nampak macam teruk. Apa ustaz mulutnya, ya Allah, teruk bukan main. Contoh. Jadi kita tak suka cara itu. Tak suka, tak apalah, kita diam je lah. Jangan terlalu dalam benci itu, sehingga kita tak dapat nak nilai mana yang baik, mana yang buruk. Itu cara guru lah, cara guru mengajar. Kalau kita ni, kita nakkan ilmu, kita tak boleh nilai sudut zahir semata. Kita kena nilai ilmunya yang dia bagi dekat kita. Ilmu itu. Kalau zahir semata, kita tak dapat jugalah ilmu. Sebab adabnya itu, adab dengan berguru itu dia lain. Macam kalau ada guru tu, dia punya garangnya Masya Allah, kan? Apa ni tok guru ni, garang bukan main. Dalam kelas pengajian tu, selamba je dia tegur-tegur orang, marah-marah orang, kan? Ni apa ni? Keluar. Nak mengaji ke nak borak ni? Contoh, kan? Dia halangnya keluar. Macam mana kita nak pandang itu dari sudut positif? Kalau kita nakkan ilmu, maka itu adalah sudut latihan dan ujian kita. Jadi kita memandang situ adalah ujian kepada kita dalam nak menuntut ilmu. Guru tu dia nak bawa cara begitu, biarkan dia. Yang kita ini kalau betul nakkan ilmu, nak duduk dalam majlisnya,
maka kita kena ikut caranya. Jadi kita kena selidik, ya, guru itu bagaimana cara dia mengajar. Ya, bila kita dah dapat tahu, sebab guru tu dia berbeza, ada yang cara dia tu suka begitu, tak suka begini. Ya, jadi bila kita dah dapat input, dah dapat maklumat, ya, cara guru itu mengajar, kita kena bersedia, ya, dengan apa cara sekalipun. Yang sekarang ni matlamat kita nakkan ilmu, niat kita nakkan ilmu itu. Ya, jadi kalaulah dah tahu itu, maka kita kena jaga adab-adabnya. Jadi seorang guru itu dia sudah ada adab. Yang kita ni baru nak belajar adab. Jadi kita pandang sudut, kita nakkan ilmu. Yang lain-lain itu, kalaulah kita tak boleh juga nak pergi, maka kita kena carilah guru yang lain yang mana kita rasa lebih mesra, dan jangan menjaja cerita tentang guru tersebut. Guru tersebut dia sudah melepasi, ya, bahagian ilmu itu dia dah lepas, dia dah ada ilmu. Yang kita ni tak ada ilmu, tiba-tiba kita pergi kutuk guru itu, kita pergi jaja cerita yang tidak elok, manalah barakah yang kita boleh dapat kalau begitu cara kita dalam nak dapatkan ilmu. Jadi banyaklah adab-adabnya yang kita nak kena perhalusi, ya. Baik, sekadar situ dulu. Nanti kita akan sambung pada fasal menyatakan hakikat ilmu dan fiqh dan kelebihannya. Ada soalan di sini? Ya. Bahasa Arab, pengarang, ya? Syekh Zarnuji. Syekh Zarnuji dia bangsa orang kata apa, dia di sebelah Zarnuji ni sebelah Tantan. Dia sebelah mana? Sebelah Zarnuji, dia sebelah ni apa orang kata, Allah Muhammad, macam dalam Uzbekistan sana, ya. Syekh Zarnuji. Sebab itu dia bermazhab Hanafi, ya. Syekh Zarnuji ni bermazhab Hanafi. Penterjemahnya orang Patani, ulama Patani, ya. Ulama Patani, Syekh Syafi'i, ya, Syekh Syafi'i Al-Fatani. Itu penterjemah kepada kitab asal Ta'limul Muta'allim. Syekh Zarnuji punya kitab nama dia Ta'limul Muta'allim. Penterjemahnya itu Syekh Muhammad Syafi'i Al-Fatani, ya. Itu penterjemahnya meletakkan nama pelita penuntut, pelita penuntut. Makamnya di Patani, ya. Syekh Muhammad Syafi'i makamnya di Patani. Kampung apa namanya tu? Lenggih apa? Langki. Itulah. Baik, ada soalan lain nanti? Boleh, ya? Itu. Jadi kita sambung pada kitab Hidayatus Salikin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik. Dekat mana? Ba'du. Ya. Ke surat Alhamdulillah tu lah, muka surat 2, ya. Alhamdulillah dah baca, ya. Alhamdulillah dah baca. Sudah? Belum baca lagi, ya? Belum, ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muftatahi bihi fi kulli kitabin. Segala puji tertentu bagi Allah Ta'ala yang dituntut memulai dengan dia pada tiap-tiap kitab.
Jadi dalam permulaan kitab itu yang dituntut ataupun adab dalam menulis mengarang kitab, perlu ada segala puji bagi Allah, iaitu pujian kepada Allah Ta'ala dan salawat ke atas Nabi. Itu adabnya. Baik, jadi segala puji yang kita dah terangkan itu hari, segala puji ada 4, iaitu puji makhluk kepada makhluk. Puji makhluk kepada makhluk. Yang kedua, puji makhluk kepada Allah. Yang ketiga, puji Allah kepada makhluk. Dan yang keempat, puji Allah kepada zatnya, kepada dirinya. Itu ada 4 jenis puji. Jadi segala puji itu termasuklah segala empat puji itu hanyalah tertentu bagi Allah Ta'ala. Hakikat puji hanyalah bagi Allah Ta'ala semata-mata. Puji kita kepada makhluk itu hanyalah majaz, puji yang bukan makna hakikat. Pujian yang hakikatnya hanyalah tertentu bagi Allah. Sebab itu dia kata alhamdu, segala puji lillah, bagi Allah. Muftatahi bihi fi kulli kitab. Baik, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nubuwwatil madhkur fil kitab. Dan rahmat Allah dan salamnya atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kesudahan, maknanya penutup segala anbiya yang disebutkan di dalam Al-Quran, al-madhkuru fil kitab, yang disebut di dalam Al-Quran. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Itu ayat Quran. Allah berfirman, sesungguhnya Allah dan para malaikah bersalawat ke atas Nabi. Kita dah beritahu tadi, salawat Allah Ta'ala kepada Nabi bermaksud rahmat Allah. Salawat malaikat kepada Nabi bermaksud memohonkan ampun bagi Nabi. Salawat kita kepada Nabi adalah pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi selawat itu selawat jelah, apa-apa pun boleh selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau pulang selawat. Nak selawat apa? Ada dia punya faedah dia. Selawat yang tertentu yang dikarang oleh ulama-ulama boleh diamalkan selagi mana tidak menyalahi syariat dan juga bahasa lughahnya. Selagi bahasanya betul, syariatnya tidak menyalahi, maka boleh diamalkan selawat tersebut, walaupun bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga zikir-zikir ataupun aurat-aurat ataupun segala apa hizib-hizib ada diberi tahu oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, kalau tak silap. Imam Nawawi kata harus beramal dengan aurat-aurat ataupun hizib-hizib yang dikarang oleh para ulama. Jadi Imam Nawawi kata harus selagi mana tidak menyalahi syariat dan juga kaedah bahasa. Itu yang dikarang ataupun yang disusun, walaupun tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya itu ada, makna zikir, makna salawat, itu boleh kita amalkan. Tetapi dalam nak mengamalkan salawat tidak ada masalah. Yang menjadi kadang-kadang khilaf para ulama ialah dalam nak mengamalkan zikir, nak mengamalkan wirid-wirid, nak mengamalkan aurat lah. Aurat tu jamak wirid. Kerana apa? Kerana setiap aurat ataupun setiap wirid dia ada warid. Bagi tiap-tiap wirid itu dia ada warid. Warid itu kesan daripada wirid. Ada setiap wirid-wirid itu dia ada kesan dia. Jadi sebab itulah ulama mengatakan
Kalau wirid itu bersifat umum, maka semuanya boleh amalkan. Tetapi ada wirid-wirid yang khusus. Wirid-wirid yang khusus ini perlu izin guru untuk diamalkan. Sebab itu panjang cerita bab wirid ni. Bukan semua wirid-wirid itu kita boleh bebas beramal. Sebab ada kadang-kadang wirid ni dia wirid digunakan hanya untuk pergi berperang. Contoh misalnya, kalau kita amalkan dalam kehidupan harian, memang kita nak perang je lah dengan orang. Dia ada satu semangat tu, dia akan jadi, badan kita akan jadi panas sebab dia ada kesan wirid tu. Bukan salah wirid tu tak, tapi wirid tu khusus. Wirid khusus untuk nak pergi perang, untuk menaikkan semangat ahlul jihad ni. Tentera-tentera ni pergi berperang, maka syekh ni turunkan wirid beramal. Contohnya 40 hari sebelum kita nak ke medan perang, kita amalkan wirid sekian untuk menambahkan lagi kekuatan dalaman. Jadi sebab itu tak semua wirid-wirid itu boleh diamalkan secara bebas. Perlu berguru dan bertanya guru, boleh tak kalau nak beramal dengan wirid-wirid ni. Melainkan wirid yang umum. Wirid yang umum ni mana-mana wirid yang ada riwayatnya daripada Nabi SAW, yang mana ada dalam kitab-kitab hadis, yang mana riwayat itu ada dah jelas, maka kita boleh amal, tidak ada masalah. Bagaimana kita amal selepas sembahyang, wirid-wirid itu semuanya ada riwayat-riwayatnya. Itu tidak ada masalah dalam sudut pengamalan. Tetapi kalau wirid itu disusun oleh ulama-ulama tertentu, oleh syekh-syekh tertentu, dia susun dan itu dijadikan amalan dia, maka kita kena ada izin. Walaupun bukan secara, orang kata apa, orang panggil apa, ambil itu ijazah. Izin tu ijazah adalah. Tetapi kalau direct dengan dia itu makna barakah. Amalan itu lebih berkesan kepada kita. Sebab itu dia nak kena ada izin itu. Jadi tak boleh kita duk beramal sesuka hati, sebab wirid itu tuan syekh itu yang susun. Maka apa-apa yang berlaku disebabkan kesan kita beramal itu, tuan syekh itu yang akan bertanggungjawab. Dia akan yang bertanggungjawab. Jadi kalau kita nak amal amalan dia, kita kena ada izin daripada dia. Jadi takut apa-apa jadi nanti timbul fitnah. Orang fitnah apa ni macam-macam lah. Jadi dia salahkan pula amalan tuan syekh tu, dia salahkan tarikat itu, salah tarikat ini, disebabkan dia tidak ada ilmu. Itu tadi, ilmu itu mustahab. Wirid awam ini memang dalam riwayat amalan para sahabat, amalan para sahabat, para ulama dulu turun-temurun sampailah pada kita hari ini. Jadi ini dipanggil wirid yang awami, wirid-wirid yang awam. Jadi tidak ada masalah. Kita baca lepas sembahyang, mana adanya Allahumma antas salam wa minkas salam, ataupun selepas subuh dan maghrib ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada Allahumma ajirna minan nar. Dia ada punya riwayat tersebut. Jadi sunat kita ikutlah. Tapi kalau kita nak bawa kita punya wirid tuan syekh kita itu pun boleh, sebab kita dah ada izin daripada guru. Sebab tu kadang-kadang kita tengok contoh macam semalam lah kan, atau pelik sikit lah, syekh ni punya lepas sembahyang dia kan, contoh semalam kan, syekh ni pelik sikit lah kan dia baca. Itu amalan yang beliau susun sendiri, dan ada yang dapat daripada guru beliau. Tapi semuanya itu berdasarkan hadis-hadis yang diamalkan, cuma susunan sahaja. Macam kalau kita baca Assalamualaikum warahmatullahi, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, rasanya ramai yang amalkan tu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wa na'udzubika min sakhatika wan nar, Allahumma adhib anil hamma wal hazan, Allahumma la tukhrijna minad dunya illa ma'a syahadati wal iman.
Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Itu susunan beliau lah. Dan semuanya ada dalam riwayat. Cuma susunan sahaja. Susunan itu mengikut kebijaksanaan guru tersebut. Jadi yang Tuan Syekh kita baca di awal itu dinamakan sebagai wirid asasi. Wirid asasi itu wirid asas. Makna wirid asas ni perlu kita kena jaga setiap masa. Kerana asasnya itu adalah untuk umat akhir zaman. Kena ada asasnya. Jadi wirid asas tu dia pendek je lah. Kalau nak beramal, nak apa, boleh, tak ada masalah. Dan dia ada kesan dia. Beramal setiap waktu, setiap kita sembahyang fardu, kita amalkan. Jadi itu yang Tuan Syekh tu punya wirid lah. Jadi cuma takut nanti ada orang tanya, pelik lah. Tak pelik. Tak pelik, susunan je yang pelik. Perkataan wirid itu tak pelik. La ilaha illallah pelik. Kan? Tak ada yang pelik. Yang pelik kalau sebut benda lain, kan? Sebut benda lain, itu pelik lah. Tiba-tiba sebut Puteri Gunung Ledang ke, kan? Sebut nama orang ke, wirid, itu pelik lah. Ini la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadan wa wasi'ahu ilmullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma antas salam wa minkas salam. Pelik. Biasalah dengar susunan je. Itu wirid asas. Wirid asas tu 3 ke 4 minit habis. Kemudian selepas wirid asas, sembahyang sunat. Kemudian ada pula aurat dia. Aurat tu yang panjang tu lah. Aurat itu daripada Al-Fatihah, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33 kali. Kemudian ada la ilaha illallah 100 kali, nak 1000 kali pun terpulang lah. Itu wirid yang panjang sikit. Tapi wirid asas tu setiap kali lepas sembahyang fardu kita jangan tinggal. Boleh buat. Masing-masing ada guru masing-masing, masing-masing ada wirid masing-masing, boleh diamalkan, tidak ada masalah. Jangan yang tak kena je sudah. Masing-masing ada guru, masing-masing ada amalan masing-masing, terpulang. Maksudnya sama, tidak ada masalah. Maksudnya kita ini semuanya nak dapatkan Allah, nak tegakkan Allah. Tumpuan kita kepada Allah Ta'ala itu kita nak tegakkan dengan sebenar-benarnya. Itu je. Tarikat tak tarikat, kalau dia tak bertarikat pun, tapi kalau dia beramal itu boleh tertegak Allah dalam dirinya. Dia pandang makhluk, dia berhadapan dengan makhluk, tetapi dia nampak Allah. Mata kepala tengok makhluk, mata hati nampak Allah. Walaupun dia tak bertariqah, tapi dia boleh dapat yang itu, tariqat lah tu. Tak ada masalah. Yang kita hari ini terlalu sempit skopnya itu, jadi susah. Jangan gitu. Kita ni hidup dunia globalisasi, tapi pemikiran kita itu masih lagi ke belakang. Ada kata-katakan stay local, be global. Walaupun begitu, tapi kita punya pemikiran itu global. Global itu bermaksud kita tidak menyempitkan sesuatu itu hanyalah untuk kita nak dapatkan manusia, hanyalah untuk kita mendapatkan nama, kita nak mendapatkan pangkat. Itu bukan tujuannya dalam bertarikat. Tujuan maksud tarikat itu adalah untuk kita nak tegakkan tumpuan kita kepada Allah Ta'ala. Kekacauan-kekacauan, serabut-serabut makhluk itu kita boleh hindarkan dia. Tidak ada la mawujudun, sampai kepada tahap kita katakan la mawujudun illallah, tidak ada yang wujud, yang sebenar-benar wujud melainkan Allah. Nak sampai kepada tahap itu. Bila dah sampai tahap itu, sampailah kepada kita tempat suci, bersih, tenang. Iaitu tempat yang mana kita dah tenang. Tempat yang kita dah sampai kepada satu tempat, pada satu maqam yang mana semua yang wujud ini menunjukkan kepada dia. Tiap-tiap sesuatu menunjuk dia.
Bila dah menunjuk dia itu, hilang semua nyata dia. Dapat sampai ke situ, alhamdulillah kan? Jadi kita hari ini sebab apa? Masih lagi terbelenggu dengan orang kata apa, dengan makhluk, dengan dunia. Masih lagi kita belum boleh lagi nak basmi semua itu. Jadi perlunya kepada ilmu yang manfaat, yang boleh bawa kita kepada situ. Jadi yang nak bawa kita kepada situ adalah ilmu yang manfaat dan juga izin daripada guru kan. Jadi Tuan Syekh kita dah terang panjang lebar semalam. Bolehlah kita ulang-ulangkan sampai sebati. Mana yang ada rekod tu bagus, boleh ulang-ulangkan, dengar balik. Payah nak dapat tu. Bukanlah nak puji melambung, tidak, tapi masing-masing boleh nilai lah. Ilmu itu susah nak dapat dekat luar, sangat bernilai. Macam mana kita rasa 2 jam, rasanya kalau asar pukul 5 tu, pukul 5 kita habis tu. Bersemangat masing-masing, bateri dah low macam kena charge. Timbul zikir itu, dalam tu tak berzikir, jadi berzikir. Allah, Allah, la ilaha illallah. Masing-masing berzikir, start dah. Dia punya enjin dah start balik. Itu fitrah tu. Bila dia touch, dia kena itu pada dia punya point dia tu, kena elektrik, dia start berzikir. Itu maknanya rahmat tengah turun tu. Masing-masing hati dah start berzikir. Tak apalah, walaupun 2 jam Tok Syekh balik hilang zikir, tak apalah kan? Tok Syekh balik zikir hilang lah, dia zikir lain lah kan? Tak apa. Sebab itu kena ada mursyid. Itu pula pasal bila kita berhadapan dengan mursyid itu, berhadapan dengan guru yang sebenar-benar guru itu, hati kita susah nak lalai, hati kita susah nak ghaflah. Lalai sekejap, dia masuk balik. Bila sentuh balik, dia zikir balik. Ada yang zikir Allah, Allah, Allah. Ada yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu petanda lah tu. Nak dapat yang itu berkekalan, bukan nak sejam, bukan nak 2 jam. Kalau boleh nak setiap masa. Allah, baik. Sebab zikir itu bukan semata-mata pada perkataan. Zikir itu bukan pada semata-mata Allah, 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 Allah. Bukan semata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa itu makna zikir? Zikir itu ingat. Macam bercakap ini. Bercakap, Tuan Syekh kata, kalau kita, macam mana kita nak ingat Allah masa kita tengah bercakap? Macam mana kita nak berzikir? Kita kalimah berzikir tu kita dah sangkut dekat situ. Jadi bila kita bercakap, kenyataan kita boleh bercakap ini, siapa yang bagi bercakap? Allah Ta'ala yang bagi bercakap. Zikir itu. Bila kita bercakap, dalam bercakap ini kita ingatkan diri kita boleh bercakap ini, boleh mengeluarkan suara ini daripada Allah, itu kita dah berzikir. Zikir itu ingat siapa yang memberi. Jadi walaupun kita tengah bercakap, walaupun kita tengah bawa kereta, tapi masalahnya kita nak kena sentiasa mengingatkan diri kita untuk ingat dia. Itu permulaan. Lama-lama bila dah terbiasa, kita dah jadi darah daging, dah jadi mudah. Mula-mula biasalah, baru nak ambil lesen, budak baru nak belajar naik basikal, kayuh 2-3 jatuh. Lama-lama naik basikal tak pegang tangan tak pegang handle dah. Relax, steady. Dah steady. Itu biasa, lumrah dalam perjalanan. Salik. Itu maknanya hidayatus salikin. Orang-orang yang salik, yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Baik. Wa ala alihi wa ashabihi al-hadina lis-shawab. Dan ke atas keluarganya Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya
al-hadin, yang menunjuk lis-shawab, akan kita bagi agama yang sebenar-benarnya. Ini jalan, ya, jalan yang menunjuk kepada agama yang sebenar-benarnya, jalan Nabi, jalan sahabat, jalan yang mengikut sahabat, dan juga jalan yang mengikut mereka yang mengikut sampailah kepada kita pada hari ini, yang mana jalan-jalan inilah jalan yang benar. Sahabat itu semua, sahabat-sahabat itu adalah sahabat yang benar, tidak ada sahabat yang tidak benar. Sebab itu kita tak boleh nak kutuk-kutuk sahabat. Jangan ikutlah fahaman-fahaman yang ada caci maki sahabat, wal'iyadzubillah. Ya, itu dah teruk sangat. Dan fahaman apa itu, fahaman Syiah. Ya, dia punya rukun tu. Rukun dia sebelum nak bagi ceramah kena caci dulu sahabat. Kalau tak caci itu ibarat berdosa. Allahu akbar. Ya, janganlah begitu. Jangan. Tapi ada juga orang ikut pun tak faham juga. Tidak ada agama dalam dunia ini yang mengajar suruh mencaci orang. Dia aja. Macam mana tu? Ya. Janganlah. Ya, kalau ada yang nak bawa ke situ, janganlah. Kita ni berwaspada, ya, sebab itu pentingnya ilmu yang benar, ilmu yang mendatangkan manfaat. Baik. Wa 'ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab, ila yaumil ma'ab, dan atas yang mengikut tabi'in, termasuklah para ulama, sehinggalah kita pada hari ini ila yaumil ma'ab, hingga hari kiamat. Inilah jalan yang sebenar-benarnya yang kita kena ikut, yang kita kena pegang. Ya, jalannya majoriti. Kalau kita tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian turun pada para sahabat, kemudian turun kepada tabi', kemudian turun pula kepada tabi'in, dan yang mengikut tabi'in sampailah pada kita hari ini, sepatutnya kita dah pun boleh nampak ilmu yang mana kita nak kena pegang. Baik, inilah jalan yang dipelihara melalui silsilah, sebagaimana mereka memelihara hadis-hadis itu melalui riwayat-riwayat, sanadnya, ya, sanad-sanadnya itu dipelihara. Begitu jugalah ilmu yang diambil daripada Nabi SAW, seterusnya pada para ulama pada hari ini, yang mana majoritinya. Kenapa masih lagi nak pilih yang minoriti? Itu yang menjadi tanda persoalan. Kenapa? Kerana tidak mahu mengikut yang benar. Kadang-kadang itu kenapa? Kerana jahil murakkab itu yang menghalang kita untuk mendapatkan ilmu yang benar. Dan kadang-kadang datangnya daripada nafsu, nafsu al-ammarah itu, yang nakkan kepada kemasyhuran, yang nakkan kepada kepopuleran, masyhur itu, nakkan kepada pangkat dan sebagainya. Jadi dia ikutlah yang minoriti, popular sikit, kan, bawa dia nak jadi unik, dia nak jadi lain daripada yang lain, maka dia keluarkan pendapat-pendapat yang minoriti, yang menyalahi ramai, yang menyalahi majoriti. Jadi orang terpandang, tertumpu pada dia. Maka dia dah berjaya untuk menarik pandangan orang ramai kepada dia dengan mengeluarkan pandangan-pandangan yang menyalahi majoriti ulama. Jadi orang tengok, wah, ini satu pembaharuan, ini satu modernisasi. Ya, sebelum ni orang buat, itulah, bila dah buka cerita ni, mula nak cerita model lain, nantilah. Wa ba'du fayaqulul faqiru ila Allahil ghani. Dan adapun kemudian, baik, wa ba'du, biasa kita tengok kan, wa ba'du dalam bahasa Arab, apa itu ba'du? Kemudian. Kalau ba'da pun kemudian, selepas. Apa beza ba'du dengan ba'da? Ba'da itu kemudian secara umum. Kalau amma ba'du itu kemudian setelah pujian dan salawat. Itu maksudnya ba'du. Ya, beza ba'du dengan ba'da.
Yang ba'du pujian kemudian ataupun setelah pujian serta selawat, setelah alhamdulillah dan juga wassalatu wassalamu wa ba'du. Kemudian daripada itu, maksudnya kemudian daripada pujian dan salawat serta salam, fayaqulu al-faqiru ila Allahil ghani Abdus Samadil Jawi al-Falimbani khadimul fuqara'i fi Makkah al-Musharrafah. Baik, maka lagi akan berkata faqir yang berkehendak kepada Tuhannya, yang berkehendak kepada Tuhannya yang amat kaya, iaitu Syekh Abdul Samad Al-Jawi Falimbani, khadim segala fakir di dalam negeri Mekah yang musyarrafah. Baik, Syekh Samad ni masya-Allah lah, antara kitab yang masyhur yang daripada beliau tu, ni salah satunya Hidayatus Salikin, dan juga satu lagi Siyarus Salikin. Hidayatus Salikin terjemah daripada Bidayatul Hidayah, Siyarus Salikin terjemah dan juga ringkasan daripada Ihya'i Ulumuddin. Jadi Syekh Abdul Samad ni bersahabat dengan Syekh Daud Al-Fatani dan juga Syekh Arsyad Al-Banjari. Mereka ni sahabat, jadi asalnya daripada Palembang lah. Kemudian berhijrah ke kota Mekah. Ada satu hari itu Syekh Samad ni dia kata nak sambung belajar di Mesir, tapi tuan guru dia kata, kamu kalau pergi Mesir kamu tak dapat ilmu. Kenapa? Kerana tidak ada di Mesir itu mereka yang melebihi ilmu kamu. Tuan guru dia kata. Hebat tak hebatnya waktu itu. Jadi Syekh Samad ni pergi juga ke Mesir, cuma melihat keadaan di sana. Sebab apa? Nak tengok cara madrasah di sana adakah berbeza dengan Fatani. Sekadar nak tengok kaedah madrasah di Mesir. Tapi tuan guru Syekh Abdul Samad ni suruh Syekh Abdul Samad pergi ke Makkah, untuk menuntut ilmu di sana. Jadi Syekh Abdul Samad pun pergilah ke Makkah. Kemudian dikatakan ada balik ke Nusantara untuk ke tanah airnya itu. Waktu itu penjajahan pihak Belanda. Jadi Syekh Abdul Samad ni benci sungguh dengan penjajah. Jadi dia tak boleh dengan penjajah ni. Jadi dia balik ke Mekah. Tapi masa dia nak balik ke tanah air itu, ada sekali tu orang tengok, ini orang mana ni yang pakai serban besar bagai ni, 3 orang ni sembahyang dalam surau ke masjid, tak pasti, tak ingat surau ke masjid tu lah, sembahyang. Tapi bila sembahyang tu kiblat dia sengit. Orang lain tengok, apa dia orang ni pakai serban besar, jubah bagai, tapi sembahyang tak ikut mimbar, tak ikut apa, bagi apa ni, tak ikut mihrab, tak ikut kiblat. Jadi Syekh ni katalah, Syekh Abdul Samad ni dia 3 orang waktu tu. Syekh Abdul Samad, Syekh Arsyad Banjar dan Syekh Daud. Syekh Abdul Samad sembahyang menghadap, tiga-tiga menghadap sengit. Contohnya sini, dia menghadap sana. Kata kiblat ni salah, dia kata. Yang betul yang tempat kami hadap tadi itu kiblat. Jadi tu Syekh ni gaduhlah dengan masyarakat jemaah masjid tu. Lepas tu Syekh Arsyad Banjar ni pun hebat orangnya. Macam inilah kalian berdiri semua, kita angkat takbir sama-sama. Angkat takbir Allahu Akbar. Yang belakang semua ada yang pengsan, ada yang menjerit. Kenapa? Masa angkat takbir tu Allah bukakan Kaabah depan. Masya Allah. Baru dia tahu yang datang ke kampung ini Tok Wali semua. Taraf Tok Wali. Itu cerita sahih lah tu, riwayatnya tu. Jangan main-main dengan Tok Wali. Baik, itu cerita. Tok Wali ni sebelum jadi Tok Wali menuntut ilmu dulu. Ilmu banyak. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Awliya, 40 tahun dalam menuntut ilmu, jadi mufti pula. Siapa lagi? Tok Wali besar, Imam Al-Ghazali, Tok Wali. Ilmu dulu.
Bukan you duk berzikir tapi tak mengaji. Itu tok guru marah sangat. Berzikirlah, mengaji jangan tinggal. Berzikir boleh, menuntut ilmu jangan tinggal. Yang asas itu Islam, iman, ihsan, tauhid, fiqh, tasawuf itu perlu tegak. Jangan tinggal yang itu, sebab akan jadi fitnah. Banyak fitnah yang berlaku sebabkan apa? Tak menuntut ilmu. Kita ni mustahak menuntut ilmu. Nak sembahyang, siapa yang tak tahu rukun sembahyang, ulama kata tidak sah. Orang yang sembahyang tapi dia tak tahu rukun sembahyang, sembahyang dia tak sah. Sekurang-kurangnya syarat sah sembahyang itu dia tahu rukun sembahyang yang 13. Itu ilmu. Kita nak berzikir ke, kita nak berdakwah ke, ilmu jangan tinggal. Sebab pernah berlaku, pernah berlaku. Cerita banyaklah, macam Tuan Syekh kita semalam banyak pengalaman dia. Siapa nak cerita itu kena tepi lah. Jadi banyak berlaku. Jadi Tuan Syekh cukup marah orang berzikir tapi tak mengaji. Tok guru pun begitu, nak berzikir, nak bertarikat tapi tak menuntut ilmu syariat. Fitnah, bahaya. Baik. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lilmuslimina maghfiratan wa rahmah. Mudah-mudahan mengampuni Allah Ta'ala baginya dan bagi ibu bapanya dan bagi segala muslimin akan beberapa ampun dan rahmatnya. Ini saya baca macam tu je lah ya, sikit-sikit je lah. Baik. I'lam ayyuha at-talib lidar al-akhirah anna kitab bidayat al-hidayah lil-imam hujjat al-islam al-Ghazali radhiyallahu anhu jami'un lit-taqwa al-madhkur fi qawlihi ta'ala wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa. Baik, ketahui olehmu hai saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat. Jadi kenapa saudara? Al-mu'minuna ikhwah. Kerana orang beriman itu adalah saudara. Jadi digunakan perkataan saudara lebih mesra. Saudara itu lebih rapat. Kekeluargaan itu dari sudut keimanan kita itu semuanya sama. Saudara kami yang menuntut bagi negeri akhirat. Yang kita ni semua walaupun tak menuntut tapi kita menuju. Ada orang tak menuntut tapi dia menuju, tetap juga menuntut dalam keadaan dia tak bersedia. Makanya Imam Ghazali kata siapa yang menuntut, ataupun dalam erti kata lain yang mana kita ni semua akan menuju negeri akhirat, bahawasanya kitab Bidayah al-Hidayah, Bidayatul Hidayah bagi Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali itu, iaitu yang menghimpuni bagi ilmu yang membawa takut akan Allah Ta'ala yang disebutkan di dalam firman Allah, dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat, maka yang terlebih baik bekal itu iaitu takut akan Allah. Baik, jadi ilmu yang manfaah itu yang membawa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takut itu sepatutnya membawa kita kepada yang boleh memberikan keamanan kepada kita. Itu maksud takut. Bila kita takut, kita akan berlindung dengan yang boleh memberikan perlindungan, dengan yang boleh memberikan keamanan. Macam budak kecil lah, bila dia tengok orang asing, dia takut. Bila dia takut, dia akan berlari kepada mak ayah dia. Jadi dia berlari itu untuk minta perlindungan. Jadi itu fitrah, itu maksud takut. Jadi bila kita takut akan dunia, ataupun bila kita takut akan syaitan, bila kita takut akan cobaan-cobaan dunia, maka kita sepatutnya lari
kepada yang boleh memberi perlindungan. Lari kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud takut. Tapi kalau takut Allah takut, tapi apakah keadaan kita? Takut, tapi hal kita tak ada pun nampak yang kita takut. Perbuatan kita pun tak nampak yang kita ni takut akan Allah Ta'ala. Maka takut itu palsu, takut yang palsu, yang tipu. Kalau takut sepatutnya menimbulkan hal keadaan kita itu lebih mengharapkan perlindungan kepada Allah. Bila kita takut, kita akan terus ingat kepada Allah Ta'ala. Kita akan pergi firru, kerana kita akan berlari menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam orang pergi keluar, tiba-tiba ada harimau kejar. Takut dia lari, harimau kejar. Lari masuk rumah, tak tutup pintu. Takut harimau. Berlari masuk rumah, pintu terbuka. Jangan, pintu terbuka. Itulah ibarat kita begitu. Takut, tapi biarkan perkara itu kejar kita. Mana kita tak pergi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksud dia. Mana kalau benarlah kita ini takut akan Allah Ta'ala, maka hal keadaan kita itu, amal kita itu, segala apa yang kita buat itu akan bawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan ambil oleh kamu akan bekal akhirat. Baik, kita nak ambil kat mana bekal akhirat ni? Bekal akhirat kita nak ambil dekat mana? Dekat dunia lah. Dunia inilah tempat kita untuk bawa bekal kepada akhirat. Jadi sebab itu dunia ini kita tak boleh nak buang. Dunia ini jambatan ke akhirat. Dunia ini kita punya tempat persemaian, ladang akhirat. Nanti kita nak semai, nak kutip buah di akhirat. Jadi dunia ini tempat bercucuk tanam untuk bawa kepada akhirat. Jadi kalau kita gunakan dunia untuk akhirat, maka dia akan jadi akhirat. Kita gunakan dunia untuk akhirat, dia akan jadi akhirat. Jadi tidak ada lagi lah dunia. Kalau kita gunakan dunia untuk akhirat, maka jadi akhirat. Kalau kita datang naik Ferrari pun, tapi naik Ferrari nak pakai pergi masjid, jadi Ferrari itu jadi akhirat. Walaupun orang kata dunia ni, cinta dunia, dia tak tahu. Dia nilai manusia melalui material semata. Dia nilai manusia dari sudut zahir semata. Jadi kita tak boleh cakap itu. Salah, itu buruk sangka. Inna ba'da dhann ithmun. Allah Ta'ala firman, sesungguhnya zan itu, sangkaan-sangkaan buruk itu adalah dosa, sebahagian daripada dosa. Jadi sangka-sangka, biarlah orang tu dah datang naik Ferrari masjid ke apa ke, kita ni mudah sangat bersangka buruk pada orang. Jangan. Itu nampak je Ferrari, kat luarnya, dalamnya itu penuh dengan Allah Ta'ala, mana kita tahu. Kita tak tahu. Jadi jangan cepat sangat menghukum manusia. Jadi kerana apa cepat sangat menghukum manusia itu? Kerana fikirannya itu menunjukkan yang dia sendiri itu dah banyak sangat makhluk dalam diri. Kalau kita boleh tengok diri kita, kalau kita ni terlalu banyak sangat buruk sangka pada orang, bermaksud kita punya fikiran, kita punya hati penuh dengan orang, bukan penuh dengan Allah, penuh dengan makhluk. Kalau fikiran kita itu penuh ataupun lebih banyak ingat akan Allah, walaupun tak penuh. Kalau hati kita itu lebih banyak mengingati Allah, walaupun tak penuh setiap masa, kita tidak akan mudah untuk buruk sangka. Kita tidak akan mudah untuk berkata-kata perkara-perkara yang tidak elok. Apatah lagi nak tunjuk orang itu, nak tunjuk orang ini. Tak.
ya, kita lebih mudah untuk memberi nasihat pada diri dan juga pada yang terdekat. Mudahnya kita nak periksa diri kita tu. Ini tak kan, buatnya Tok Syekh tu dia landing naik helikopter lagi lah, parah lagi. Apa ni Tok Syekh naik helikopter? Dunia Syekh apa ni? Ini Syekh dunia bukan Syekh akhirat. Nampak? Allahu Akbar. Itu masalah penyakit yang kita ada. Itu nak kena cari ubat dia tu. Ya. Baik. Wa fihi ilmun nafi', dan padanya ada ilmu nafi' di dalam dunia wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Habis itu ada soalan nak tanya. Ketiga, baik, silakan. Ya. Ilmu nafi'. Baik, ilmu yang manfaat. Jadi ilmu yang manfaat, kalau berkata Al-Imam Al-Ghazali, ilmu yang manfaat itu ialah ilmu yang membawa kita takut kepada Allah Ta'ala. Itu satu. Itu secara umumnya. Secara lebih detailnya itu, apabila sesuatu ilmu itu menambahkan iman kita kepada Allah, lalu tertegaknya Allah Ta'ala di dalam diri, ilmu itulah yang patut dicari, ilmu itulah yang patut kita pelajari. Jadi ilmu mana itu? Ilmu yang nafi'. Ada ilmu yang nafi', banyak ilmu yang manfaat, kan? Tapi hakikat ilmu yang nafi' itu yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita melalui utusannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang mana yang nak bawa kita kepada Allah melalui tiga asas, tiga teras dalam agama, iaitu Islam, iman, fiqh, Islam, iman, ihsan, iaitu Islam, fiqh, iman, tauhid, ihsan, tasawuf. Jadi ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Jadi ilmu inilah apabila dicantumkan, makanya semua kita punya fikiran, kita punya perbuatan, kita punya perasaan akan menjadi satu. Bila dah menjadi satu, ia selaras dengan kehendak yang satu. Kehendak yang satu itu kehendak Allah Ta'ala yang nakkan kita menyatu padukan ketiga-tiga ini dalam diri tiap-tiap kita, supaya inilah yang mendapat manfaatnya kepada kita, supaya selamat daripada selamat daripada apa? Selamat daripada bahaya dunia dan juga akhirat. Inilah ilmu yang manfaat, yang bawa kita selamat dunia dan akhirat. Apa dia bahaya dunia? Bahaya dunia segala pancaroba, ujian dan fitnah dunia. Apa dia bahaya akhirat? Bahaya akhirat ialah azab Allah Ta'ala dan fitnah-fitnah di akhirat. Fitnah di akhirat itu apa dia? Azab-azab Allah Ta'ala, dan juga segala kita punya cabaran-cabaran sebelum kita nak ke syurga Allah Ta'ala, itu dia punya bahaya-bahaya yang di akhirat. Jadi ilmu yang mana, bukannya bermaksud kita tak boleh langsung belajar ilmu lain, tidak. Dia ada ilmu yang manfaat. Yang mana ilmu yang manfaat itu tadi? Iaitu ilmu yang membawa kita kepada apa dia? Kepada aman dan tetap, kepada selamat dan sejahtera, kepada gembira dan bahagia. Inilah ilmu yang manfaat, ilmu yang membawa kepada aman dan ketetapan. Ketetapan itu maksud ketenangan, iaitu ilmu aman dan tetap itu adalah ilmu dari sudut ilmu iman. Aman ada maksud iman. Jadi iman itu tauhid.
Kemudian ilmu yang nak membawa masyarakat kepada selamat dan sejahtera. Ya, jadi ilmu yang nak bawa kepada selamat dan sejahtera. Jadi kita ni semua hidup nak selamat, hidup kita nak sejahtera. Maka ilmu mana yang boleh bawa kita, yang boleh didik, yang boleh bentuk, yang boleh corak, yang boleh bendung kita ini untuk membawa kita kepada hal tuju yang sebenar, iaitulah ilmu fiqh. Ilmu fiqh. Kemudian ilmu yang nak kita mencari kegembiraan dan juga kebahagiaan di dunia ini. Ilmu kalau kita tak dapat orang tu ada pun, kita tetap rasa tenang, rasa happy, rasa gembira, rasa bahagia. Kita tengok orang tu ada, kita tak ada rasa apa. Tetap dengan kebahagiaan, kegembiraan. Jadi ilmu mana yang nak menuju, yang nak boleh bawa, yang boleh didik, bentuk, corak, bendung hala tuju kita pergi kepada gembira, bahagia itu tadi adalah ilmu tasawuf.